Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Ogos bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Berikut tajuk utama malam ini. Amalan rasuah sistemik perlu dihapuskan. Juga simpang maut, sampai bila penduduk berdepan risiko. Amalan rasuah permintaan komisen dalam pentadbiran negara yang menjadi sistemik perlu dihapuskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata negara ini perlu diselamatkan daripada amalan sakau wang negara kerana ia hanya mencalarkan imej negara. Siapa kata Malaysia tak kaya? Hasil minyak dan gas, hasil kelapa sawit, hasil bumi. Tetapi kalau amalan ini dah jadi sistemik, you know what is sistemik? Sistemik dia menjalar dari atas sampai ke bawah. Daripada atas, pejabat Perdana Menteri, Menteri Kewangan, komisen. Jadi Menteri Kewangan 2-3 tahun, harta merata dunia, bank merata dunia, dan tak ada siapa sentuh. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata beliau tidak mahu bersenang lenang mencari Perdana Menteri sedangkan masih ramai rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Justru katanya kerajaan akan menuktahkan isu kemiskinan tegar tahun ini dan berharap semua pihak dapat bekerjasama bagi memastikan hasrat itu tercapai. Jelasnya Pulau Pinang menjadi antara negeri yang mempunyai rekod jumlah kemiskinan terendah di negara ini. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena program Himpunan Usahawan Bumi Putera Pulau Pinang di Bertam Resort Kepala Batas Pulau Pinang hari ini. Hampir 1,000 usahawan di seluruh Pulau Pinang berhimpun di Majlis Hub Anjuran Majlis Pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang MPBPP melalui unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata mesyuarat pertama bagi mengkaji keseluruhan skim perkhidmatan dan saraan penjawat awam minggu depan akan turut merangkumi perbincangan mengenai gaji graduan. Beliau berkata Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali telah menetapkan bahawa satu jawatankuasa akan bermesyuarat bagi membincangkan penyelarasan gaji minggu depan. Mesyuarat itu akan dipengerusikan Perdana Menteri. Selain gaji graduan, mesyuarat itu akan turut mengambil kira kadar upah dan gaji penjawat awam rendah termasuk polis dan tentera serta tentera yang tidak berpencen. Media sebelum ini melaporkan rungutan para graduan di mana gaji yang diterima kini merosot ke paras gaji minimum. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan melakukan siasatan terhadap penjualan air minuman keluaran ajaran sesat Sea Hulk. Menurut beliau, dakwaan kononnya air minuman dicampur madu itu boleh merawat sihir dan COVID-19 boleh mengelirukan pengguna. Timbalan Menteri KPDN Fuzia Salih berkata siasatan terhadap produk air minuman Sea Hulk terbabit akan dilakukan mengikut Akta Perihal Dagangan 2011. Sebab produk itu perlu lesen lah untuk jaga. Okay? Kemudian kalau KKM lah. Kalau ia melibatkan halal di bawah kita, kalau KKM tengok konten dia dan sebagainya. Tapi yang direct di bawah kita yang kita boleh buat siasatan immediately ialah di bawah iklan yang mengelirukan. Di bawah Akta Perihal Dagangan. Akta Perihal Dagangan. Beliau ditemui selepas merasmikan program Jelajah Jualan Rahmah peringkat Terengganu di Kuala Ibai, Kuala Terengganu hari ini. Jelas Fuziah, ketulinan lesen perniagaan minuman Sea Hulk itu juga akan disiasat memandangkan pengasasnya dikatakan telah melarikan diri ke New Zealand. Tambah beliau, KPDN akan bekerjasama dengan agensi lain seperti KKM dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menyiasat air minuman Sea Hulk terbabit. Ajaran Sea Hulk telah difatwakan sesat oleh kebanyakan Jabatan Agama Islam Negeri kerana jelas mensyirikkan Allah.
Kertas siasatan terhadap 8 pengikut fahaman The Ahmadi yang melakukan perhimpunan berkaitan hak-hak lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT di depan Kompleks Beli Belah Sogo pada 29 Julai lepas telah diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara semalam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata kesemua 8 suspek berumur 18 hingga 56 tahun itu bagaimanapun telah dibebaskan dengan jaminan polis selepas tempoh reman tamat. Menurut Datuk Seri Muhammad Suhaili, kesemua suspek dibebaskan Isnin lepas dengan jaminan polis setelah direman sehari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 186 Kanun Kesiksaan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 dan Seksyen 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Pada 31 Julai lepas, 8 individu dipercayai ahli The Ahmadi Religion of Peace and Light atau The Ahmadi ditahan selepas mengadakan perhimpunan di depan Sogo dengan memegang plakat menyokong LGBT. Usah terjerumus polarisasi. Ketemu lagi, universiti tidak seharusnya alpa dengan kemajmukan dan kerencaman masyarakat di negara ini dalam usaha melahirkan anak bangsa Melayu dan Bumiputera yang berpendidikan tinggi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, perjuangan untuk memartabatkan sesuatu bangsa tidak seharusnya menjerumuskan negara ke arah polarisasi sehingga menggugat semangat perpaduan yang didambakan. Polarisasi turut membawa implikasi sosial budaya yang luas dan jika tidak dibendung akan mengundang unsur-unsur radikalisme dan ekstremisme sehingga mewujudkan skala pertentangan yang besar dalam masyarakat. Justru apa juga batasan pemisah, jurang perbezaan dan lautan prasangka perlu segera direntasi dalam usaha melahirkan masyarakat masa hadapan yang hidup dengan penuh keharmonian. Sultan Abdullah bertitah semangat akomodasi antara kaum dan kesepaduan dalam kepelbagaian adalah ciri demokrasi Malaysia yang paling bestari. Modal insan titah baginda adalah wadah terpenting bagi mewujudkan pembangunan lestari sesebuah negara dan mestilah berupaya untuk meningkatkan daya saing dan produktiviti negara. Sultan Abdullah bertitah demikian pada istiadat Convocation UiTM ke-97 di Dewan Agong Tuanku Chancellor hari ini. Turut berkenan mengiringi baginda adalah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Seramai 35,069 graduan menerima ijazah masing-masing pada istiadat Convocation UiTM kali ini. Seorang ibu terpaksa mengabaikan kesihatannya semata-mata untuk menjaga anak bongsunya yang menghidap kanser saraf tunjang tahap 3 sejak 3 tahun lalu. Ibu kepada 5 orang anak, Dayang Suhana Abdullah, 44 tahun, terpaksa menangguhkan pemeriksaan lanjut selepas disyaki mempunyai simptom-simptom menghidap kanser limfoma. Ini kerana anaknya, Intan Nurdayana Muhammad Jusoh, 9 tahun, yang tidak boleh berjalan, memerlukan penjagaan rapi. Dayang Suhana mengakui bimbang sekiranya perlu menjalani pelbagai rawatan termasuk kemoterapi dan anaknya Nur Dayana atau lebih mesra panggilan dia akan terabai. Lepas tu saya cakaplah dekat doktor, saya tak boleh nak pergi buat rawatan ke, pergi hospital ke, sebab saya sentiasa bersama anak saya. Dia tak nak dengan orang lain. Macam mana saya nak jaga dia kalau andai kata betul limfoma, mesti saya kena pergi hospital, lepas tu kena pergi buat rawatan. Saya tak sanggup nak lepas anak saya. Macam ni tak ada orang jaga. Jadi saya abaikan sakit saya. Saya buat je sihat. Menurut Dayang Suhana, anaknya merupakan seorang kanak-kanak aktif. Namun sakit kaki yang dialami secara tiba-tiba sekitar tahun 2021 menyebabkan dia tidak boleh berjalan dan disahkan menghidap kanser saraf tunjang tahap 3 ketika usianya 6 tahun. Jelasnya dia sudah 10 kali menjalani kemoterapi. Kini dia hanya perlu menjalani fisioterapi selain rawatan susulan seperti imbasan pengimejan resonans magnetik MRI dan ujian imbasan tomografi berkomputer CT scan di Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Dayang Suhana berkata,
RM1,000 dibelanjakan setiap bulan bagi membeli lampin pakai buang, susu formula khas dan lain-lain keperluan dia. Menurutnya, bantuan pusat zakat sebanyak RM400 dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM RM500 banyak membantunya dalam memenuhi keperluan dia. Manakala bagi menampung perbelanjaan lain, pada hari tertentu, Dayang Suhana menjual roti canai dengan pendapatan antara RM20 hingga RM40 sehari. Sementara itu, nasib Dayang Suhana sekeluarga mendapat perhatian Persatuan Ziarah Sahabat Kanser. Pengurusinya Zaki Yahya berkata, pihaknya akan cuba menunaikan hasrat dia untuk melancong ke Legoland Johor Bahru. InsyaAllah pada tahun ini kita akan cuba untuk menunaikan impian adik dia dan keluarganya, di mana adik dia ingin pergi ke Legoland di Johor Bahru. Dan insyaAllah Persatuan Ziarah Sahabat Kanser cuba untuk mendapatkan impian ini untuk adik dia bersama dengan tim-tim kami di Pantai Timur dan juga sokongan daripada aktivis di Johor Bahru. Orang ramai yang ingin membantu boleh menghubungi Dayang Suhana di talian 011-2985-7822 atau menyumbang ke akaun tertera. Fasiliti tidak sempurna. Peniaga pasar tani kecewa. Alhamdulillah bertemu lagi. Simpang maut di Kampung Teluk Bayu, Kuala Besut mendesak penduduk merayu kerja-kerja memasang lampu isyarat di Simpang 4 yang menghubungkan Terengganu, Kelantan supaya dapat disiapkan dengan segera. Tindakan itu setidak-tidaknya dapat menamatkan kebimbangan mereka selama ini ketika menggunakan laluan utama itu, sekaligus mengurangkan risiko kemalangan meragut jiwa. Wartawan Kariza Faisal ada butirannya. Di sinilah 6 terkorban tidak termasuk yang cedera parah. Mangsa bermula daripada usia kanak-kanak hingga warga emas. Menurut salah seorang penduduk, Syahrin Saad, penduduk berhampiran simpang itu kerap menjadi saksi kemalangan. Pertembungan dan dentuman di antara kenderaan seolah-olah perkara biasa untuk dilihat. Kalau tengah musim perayaan memang kita takut untuk keluar masuk pada simpan ni. Jadi dia kalau kereta daripada belah Semerak nak pergi ke Terengganu nak pergi ke Kelantan, memang dia laju. Jadi kalau musim raya tu dia memang berbahayalah kepada motor-motor dengan orang penduduk kampung sinilah nak keluar masuk, nak pergi beli barang apa semua. Katanya aliran trafik di laluan utama tidak tersusun itu juga menyebabkan kesesakan teruk setiap kali cuti sekolah dan perayaan. Isu lampu isyarat itu dikatakan sudah mula diusahakan sejak 2016 lagi, namun berdepan beberapa kekangan menyebabkan inisiatif itu tertangguh. Sementara itu, kru kami berpeluang bertemu Don N01 Kuala Besut, Tengku Zaihan Ceku Abdul Rahman bagi mengulas berhubung isu itu. Mohon disegerakan dan disiapkan, dan bukan saja pasang island tu tapi dilebarkan dan dipasang lampu isyarat sesegera mungkin. Kalau boleh dalam sebulan dua ni disiapkan, sebab kami di sini di Kampung Teluk Bayu, di Kampung Pacakan dan di Kuala Besut ni tak sanggup dah nak tengok kemalangan yang melibatkan kehilangan nyawa pengguna jalan raya. Sampaikan ada orang kampung telefon saya, "Babi, cepatkanlah siap Simpang 4 tu sebab sangat seru ataupun takut dan berdebar kalau nak melintas jalan ataupun melalui Simpang 4 ni yang telah meragut banyak nyawa." Dalam pada itu, kru Berita Al-Hijrah cuba mendapatkan temu bual bersama calon PAS yang turut bertanding di Dun Terbabit, namun gagal berikutan padat dengan jadual seperti mana yang dimaklumkan wakil calon itu. Laluan inilah laluan utama yang menghubungkan di antara Terengganu dan juga Kelantan, dan laluan ini jugalah yang sering berlakunya kemalangan membawa maut. Justru itu penduduk kampung amat berharap agar pembinaan lampu isyarat ini dapat dilakukan sesegera yang mungkin, sekaligus dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas dan juga kemalangan-kemalangan yang membawa maut. Khadiza Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah.
Peniaga Pasar Tani Kubang Rotan meluahkan rasa kecewa terhadap kemudahan di pasar itu yang didakwa tidak seperti yang dirancang. Menurut peniaga, mereka dimaklumkan terdapat kekangan peruntukan yang menyebabkan beberapa kemudahan asas seperti air dan tempat meniaga yang lebih selesa tidak dapat disediakan. Wartawan Zaim Zamani yang mendengar keluhan peniaga itu ada butirannya. Jelas peniaga mereka bersyukur dengan usaha yang dilakukan pihak berkuasa mendirikan pasar tani kekal yang berbumbung. Namun peniaga berharap fasiliti di pasar tani itu boleh ditambah baik, bukan hanya untuk keselesaan peniaga tetapi juga pengunjung ke pasar itu. Antara keluhan peniaga ialah pasar tani itu tidak mempunyai sumber air bersih, tiada surau dan tandas serta rekaan bumbung yang menyebabkan peniaga sering terkena tempias air apabila hujan. Kami naklah boleh buat satu tempat, satu gerai yang lebih orang kata lebih elok untuk kami nak tumpang cari makan. Tu je lah, bukan kata kita nak ni apa, sebab apa. Kami sebagai rakyat nak menyokong yang nak jadi pemimpin, dan kami nak pemimpin pun bagi kerjasama ada jiwa rakyat membantu rakyat. Kata peniaga, kebanyakan kemudahan asas terpaksa mereka sewa dengan pengurusan pasar nelayan Kubang Rotan yang terletak bersebelahan. Bila air sendiri kita nak kena tambahkan. Macam kan kita kata main hujan, kena basah dah tempat kami ni. Tempeh ni memang tak boleh duduk dah kalau angin main. Jadi orang kata kita ni macam orang kata tak ada orang nak nampak tang kita ni. Memang kami niaga ni memang teruk. Tapi kita kata dah cari makan, kita nak ngadu kat siapa pun kita dah teruk dah kan. Siapa nak pandang masa ni ya baru adik mai tanya. Peniaga berkata mereka memahami isu peruntukan yang dihadapi. Namun mereka amat berharap individu berpengaruh termasuk bakal ahli Dewan Undangan Negeri Kubang Rotan dapat membantu permasalahan mereka nanti. Kata peniaga, lokasi pasar tersebut yang berhampiran dengan JT Kuala Kedah untuk ke Langkawi menyebabkan ia banyak dikunjungi orang luar dan berpotensi menjadi antara lokasi tarikan yang dapat meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Oleh itu, kawasan jual beli yang selesa penting dalam usaha menarik lebih ramai orang ke kawasan itu. Mereka turut berharap pihak berkuasa juga dapat menyediakan ruang tempat letak kereta untuk pengunjung bagi mengelakkan kesesakan di jalan utama di hadapan pasar tani tersebut. Bagi peniaga, ketika ini keuntungan mereka tidak tinggi. Sebab itulah mereka berharap fasiliti di tempat perniagaan mereka akan dapat ditambah baik yang mampu menarik jumlah kunjungan ke pasar tani tersebut yang sekaligus akan memberi limpahan rezeki kepada mereka. Laporan Zaim Zamani untuk Berita Al Hijrah. Kami mahukan lebih banyak peluang pekerjaan dengan gaji yang setimpal. Itu suara rata-rata anak-anak muda serta belia di negeri Kelantan. Mereka mahu membina kehidupan di negeri Cik Siti Wan Kembang itu tanpa perlu merantau jauh. Menurut belia yang ditemui, gaji yang mereka peroleh hanya sekitar RM800 sehingga RM1,500 sebulan. Jumlah itu tidak mencukupi kerana ada yang terpaksa menyara ibu bapa serta keluarga. Macam saya ni dah ada isteri, baru-baru new parent, bagi saya peluang pekerjaan lah. Peluang pekerjaan di sini ada, tetapi mungkin gaji itu tidak setimpal dengan apa yang kita belajar sebelum ni. Mungkin dah habis banyak untuk kita top up balik PTPTN apa semua. Tambah-tambah lagi saya ni ada ayah yang sakit, jadi saya perlu bekerja dekat dan bekerja berdekatan lah dengan ayah untuk saya menjaga keluarga saya sendiri. Dalam pada itu, bagi masalah gejala sosial seperti aktiviti merempit yang meningkat 114% bagi tempoh Januari hingga Oktober 2021, mereka mencadangkan agar 1 liter pemotoran ditubuhkan di negeri tersebut supaya dapat mengurangkan masalah terbabit. Di Kelantan ini terutamanya ramai peminat promotor. Jadi kami perlukan 1 liter lah mungkin. Tidak kiralah di Don Cetok ni ke di mana-mana, tapi ada benda tu disediakan kepada kami. Harapan generasi muda ini kami panjangkan kepada calon muda dari Pakatan Harapan Barisan Nasional PHBN di Don Cetok, Muhammad Izzat Zahrim Hanuzi, 33 tahun. Jelasnya dia mempunyai inisiatif dalam membasmi masalah sosial terutama bagi Don Cetok sendiri.
Berkaitan dengan isu anak muda pula, saya nak utamakan dengan sukan lah. Sebab kita tahu anak muda ni lebih utama kepada aktiviti sukan. Dengan aktiviti sukan ni kita boleh elakkan daripada mereka terlibat dengan gejala sosial seperti dadah, mak rempit dan sebagainya. Jadi dengan kelebihan yang ada pada saya sebagai Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Kelantan, kita akan usahakanlah aktiviti-aktiviti sukan ataupun kita anjurkan kejohanan setiap bulan mungkin. Bagi peluang pekerjaan, dia berpandangan bahawa anak muda di negeri tersebut khususnya di Don Cetok boleh menceburi bidang keusahawanan di mana dia akan membuka kursus serta perniagaan. Don Cetok bakal menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 di mana calon PHBN Muhammad Izzat Zahrim akan berdepan dengan calon PAS Zuraidin Abdullah. Kempen semakin rancak di Kelantan. Alhamdulillah bertemu lagi. Isu berkaitan nelayan, pesawah, peniaga dan kemudahan di pasar antara perkara yang diluahkan pengundi di kerusi N16 Kubang Rotan di Kedah. Harapan mereka perkara itu mampu diperjuangkan wakil rakyat di kawasan tersebut dalam usaha membantu para pengundi Don Kubang Rotan yang kebanyakannya berpendapatan rendah. Untuk maklumat lanjut, kita berlintas langsung bersama wartawan Zaim Zamani. Baik, silakan Zaim. Baik, terima kasih rakan juga di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan malam ini saya akan memberi fokus kepada kerusi Dewan Undangan Negeri Don N16 Kubang Rotan. Dan untuk makluman, Don Kubang Rotan ini terletak berhampiran dengan kawasan pantai. Jadi kebanyakan pengundinya ialah mereka-mereka yang bekerja sebagai nelayan, petani, pesawah dan juga peniaga kecil. Dan saya berkesempatan bertemu dengan para pengundi di kawasan Don Kubang Rotan ini dan berdasarkan temu bual saya dengan para pengundi, mereka tidak terlampau memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur. Ya, pembangunan infrastruktur itu amat penting bagi penduduk kawasan tersebut. Namun apa yang menjadi fokus utama mereka ialah pembangunan dari sudut ekonomi setempat. Menurut pengundi di kawasan tersebut, jika ekonomi setempat penduduk di kawasan tersebut tidak terus dibangunkan, para peniaga di kawasan tersebut antara yang akan banyak terkesan dengan kuasa beli yang semakin menurun serta jumlah jualan yang semakin berkurangan yang secara tidak langsung nanti akan memberi kesan kepada jumlah pendapatan mereka. Jadi itulah antara luahan-luahan yang diberikan oleh pengundi dan mereka amat berharap wakil rakyat ataupun kerajaan negeri yang bakal dipilih nanti mampu untuk membawa kemajuan pembangunan dan ekonomi di kawasan Kubang Pasu bagi memastikan kumpulan ini ataupun pengundi-pengundi di kawasan tersebut mampu memperoleh manfaat yang akan memberikan mereka keselesaan untuk kehidupan harian. Baik, saya berikan sedikit fakta berkenaan dengan Don Kubang Rotan ini. Ia bakal menyaksikan pertandingan dua penjuru antara penyandangnya iaitu calon daripada Pakatan Harapan Asmirul Anwar Aris yang akan ditentang oleh calon Perikatan Nasional iaitu Datuk Muhammad Saleh Saidin. Kalau saya boleh berikan sedikit latar belakang pendidikan, saudara Asmirul merupakan pelajar yang mempunyai pendidikan latar belakang pendidikan dalam bidang keuangan dan juga perbankan, manakala Datuk Muhammad Saleh pula mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang pengurusan perniagaan. Jadi kelayakan pendidikan kedua calon ini dilihat selari dengan aspirasi pengundi-pengundi di Don Kubang Rotan yang mahukan pembangunan dari sudut ekonomi. Dan saya sempat juga menemu bual kedua calon dan mereka bersetuju bahawa kawasan Kubang Rotan ini mempunyai potensi yang besar kerana kedudukannya yang begitu hampir dengan JT Kuala Kedah yang kita tahu menerima kunjungan jutaan orang setiap tahun untuk ke Langkawi. Jadi jika kawasan Kubang Rotan ini dapat dibangunkan pembangunannya, diwujudkan lokasi-lokasi yang menarik, ia akan menarik mereka-mereka yang ke Langkawi untuk singgah sebentar di kawasan Kubang Rotan yang akan memberi manfaat terhadap sosioekonomi di kawasan tersebut. Jadi itulah antara pembangunan-pembangunan yang boleh dibawa untuk manfaat penduduk di kawasan tersebut. Jadi selain itu juga pengundi meluahkan tentang kebimbangan mereka terhadap nasib anak-anak golongan nelayan dan juga pesawah, dan masing-masing calon yang bertanding berkata mereka mempunyai fokus untuk anak-anak muda di kawasan tersebut. Sekiranya mereka diberi mandat, mereka ada perancangan jangka panjang untuk anak-anak muda di kawasan tersebut. Baik, saya kira
Setakat itu dulu laporan daripada Kedah. Kita kembali kepada rakan setugas. Terima kasih Zaim daripada Kedah. Kempen semakin rancak di Kelantan. Meskipun pembangunan dan infrastruktur di Kampung Asam Jawa, Kuala Selangor dilihat seiring dengan kemajuan bandar, penduduk di kawasan itu menaruh harapan tinggi terhadap wakil rakyat yang terpilih pada PRN kali ini untuk bersifat responsif terhadap keperluan mereka. Ia termasuklah memberi perhatian terhadap peluang pekerjaan kepada anak-anak kampung serta sektor pertanian. Penduduk kampung berkata meskipun pembangunan ada dilaksanakan di kawasan mereka, masih banyak kemudahan yang diperlukan seperti tambah baik infrastruktur serta memperbanyakkan kilang-kilang pembuatan bagi menambah peluang pekerjaan kepada anak muda. Kita ada gelanggang, balai raya, dewan dan berbagailah. Cuma hari ini saya lihat dengan kepesatan hari ini kita mintalah yang ada hari ini ditambah baikkan. Contohnya kalau padang tu kita minta padang yang sintetik Kalau dulu padangnya mungkin tak berlampu, hari ini kita nak padang-padang semua ada lampu. Dah macam stadium lah, mini stadium lah sekurang-kurang Di segi dewannya pada hari ini kalau Asam Jawa lah dewannya, kita harap sangatlah kalau dapat diberi kemudahan yang lebih baik. Antara isu berbakit yang turut disuarakan ialah berhubung harga tanah premium yang perlu dikaji semula bagi memperbanyakkan pertanian kontan. Kawasan Dun Kota Melawati ini dia macam menganjur ke tanjung, ke laut. Membesar, membanyakkan ke laut, tapi dia melengkung berbentuk U di kawasan Jeram dan Melekapah. Jadi oleh kerana dia buat penambahan berbentuk tanjung, maka lahirlah tanah tadi. Tanah TOL yang banyak. Yang di sana tadi walaupun dalam air tapi ada geran. Tapi dalam air. Jadi oleh kerana macam tu rakyat-rakyat yang duduk di setempat ni inginlah yang tak ada tanah nak bercucuk tanam menggunakan tanah yang ada supaya dapat menambah menjana pendapatan mereka untuk bertani. Kawasan di Kuala Selangor selain kaya dengan hasil laut, tanahnya juga sesuai dengan pelbagai jenis tanaman. Namun, pengusaha tanaman perlu diberikan lebih banyak akses atau ruang untuk memasarkan hasil mereka. Kampung Asam Jawa di bawah Dun Bukit Melawati mempunyai kira-kira 10,000 pemilih bagi PRN kali ini. Sekian untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.